Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. It's your girl Nana and welcome back to my channel. Hari ni kita akan menceritakan kisah tentang penjara Pudu. Seperti yang semua orang tahu, penjara Pudu ni merupakan tempat yang paling bersejarah. Merupakan salah satu tempat yang paling bersejarah di Malaysia, dan penjara Pudu terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, Malaysia. Mestilah Malaysia, tak kat London. Penjara Pudu ni dia dibina pada zaman yang lepas, pada zaman British, iaitu pada tahun 1891. Lama kan, 18 bukan 19 weh. Dan dia menempatkan 600 banduan, dan dia dibina di atas bekas tapak tanah perkuburan Cina. Maybe tak ada Cina cukup, maybe ada Jepun sekali, English. Yelah, sebab daripada zaman British kan, mesti dulu kan perangan semua kan. Tu je lah yang aku boleh fikirkan. Dan jumlah perbelanjaan untuk membuat penjara Pudu ni menelan kos sebanyak 16,000 straits. Aku tak tahu lah straits tu, maybe dalam dulu-dulu punya, maybe English punya mata wang dulu straits kot. Tak tahu lah. Bermulalah kisah kita pada malam ini. Kisah seram kita yang bertajuk apa Aku diganggu ketika menjalankan tugas. Kisah ini dibawa ataupun ditulis oleh John, iaitu kisah ni aku baca dekat dalam internet. John ni merupakan seorang pegawai yang pernah bekerja di penjara Pudu 30 tahun yang lalu. Okay. Walaupun dia tahu penjara Pudu tu akan bertukar kepada bertukar menjadi tempat pameran untuk pelancong, John tetap bekerja di situ. Sehinggalah satu hari, iaitu I don't know if that is hari terakhir ataupun malam terakhir dia bertugas di penjara Pudu. Malam tu seperti malam-malam yang biasa, dia masuk kerja seperti biasa. Dia berborak dengan dua orang kawannya, iaitu Amir dan Balan, iaitu rakan setugasnya sebelum dia membuat kerja. Waktu tu diorang berborak pasal bola. Biasalah lelaki nak borak pasal apa? Mesti bola, kan? Okey. Selepas diorang keteketang kentung habis berborak, si John ni pun dia pergi tengok dekat carta. Dia tengok, oh, nama aku kena bagi makan kat banduan terakhir. Apalah nasib kau, John. Tapi John tak menghiraukan. Dia tetap melakukan tugasnya, iaitu dengan membawa makanan kepada banduan terakhir di sel terakhir. Sel terakhir ni menempatkan banduan terakhir yang telah menerima hukuman gantung sehingga mati atas kesalahan-kesalahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lah, kan. So pada malam tu merupakan malam yang sangat seram, ngeri, merinding, meremang untuk John. Malam tu John dia membawa char kway teow di dalam polystyrene, iaitu pilihan banduan terakhir itu sendiri untuk dia makan lah, kan. Jarak keberadaan ataupun lokasi sel terakhir tu agak jauh juga, sebab John ni dia perlu melalui satu lorong yang sebelah kiri kanan dia sel lah, kan. Pada waktu tu penjara Pudu banduannya berkurangan.
So banyak sel-sel yang telah kosong lah kan. Waktu dia jalan tu rasa pelik lah. Kalau waktu dulu-dulu berdengar bunyi tangisan, bunyi meraung, bunyi penyesalan, semua bunyi ada. Tapi sekarang bila dah berkurangan banduannya, jadi sunyi lah tempat tu. And then sampainya di sel terakhir, John ni pun dia memanggil banduan terakhir tu. Dia panggil banduan terakhir. Dia panggil banyak-banyak kali, tapi banduan terakhir tu tak respon pun panggilan dia. So disebabkan perkara tu, si John ni pun berasa marah. Lepas dia berasa marah, dia balingnya polistrin yang berisikan char kway teow tu ke lantai, ke dalam sel tu lah kan. And dia pun cakap dengan marah dekat banduan terakhir tu, "Tu makanan kau, suka hati lah kau nak makan ke tak?" Dia dengan perasaan yang marah, dia pun nak pergi dari situ. Waktu dia baru je nak pergi dari situ, banduan tu dia sempat menoleh ke arah dia dan memberikan senyuman yang sangat-sangat menyeramkan. Dia senyum dengan sangat seram. Senyuman dia John ingat sampai sekarang. John apa lagi? Dia pun bergegas lah dari situ, cepat-cepat nak pergi dekat kawan-kawan dia yang lain lah kan. Waktu dia bergegas nak on the way, nak ke patah balik ke sana tu, ya Allah, macam-macam yang jadi. Weh, dia dengar bunyi orang menangis. Dia tiba-tiba terasa macam tengkuk dia ditiup-tiup macam tu. John mula merasa meremang dan dia berjalan 2 kali ganda lagi laju daripada yang dia jalan first tadi. Waktu dia jalan 2 kali ganda lebih laju tu, makin teruk dia diganggu. Dia dengar bunyi tangisan. Tangisan yang first tu biasa je. Bila dia jalan lagi laju, tangisan tu makin menghampiri dia, makin kuat. Yang peliknya, kalau banduan terakhir tu yang menangis, bunyinya mesti dari belakang, tapi ni bunyinya dari depan. So waktu tu John ni dia dah bergegas gila. Waktu tu sambil dia berjalan nak pergi tu, dia dengar pula bunyi orang menangis. Sayu je bunyi dia. And then dia lagi tak tahan. Kalau aku kena kat situ, dah terkencing dah weh kat situ. Aku pun, kalau aku jadi John ni, aku tak jalan dah, aku lari dah. Tapi John ni pun dia lari juga. Dia lari laju-laju. Waktu tu dia dah rasa jantung dia nak tercabut dah rasanya. Kau bayangkan kalau kau kat tempat dia, mesti kau rasa benda yang sama. Kalau aku pun tak sanggup, aku lagi rela kena. Tak rela. Okey, selepas John ni puas berlari sampailah dia dah sampai dekat sel yang terawal, tiba-tiba dia ternampak ada seorang lembaga yang berdiri dekat situ. Dia pun menghampiri lembaga tu dan dia cakap, "Balan, Amir, siapa tu?" John mula menghampiri lembaga tu dan cuba untuk menyentuh. Dan dia cuba untuk menyentuh lembaga tu, tetapi lembaga tu gaib. John apa lagi? Dia pun pergilah lari ke bilik pusat. Dan dekat bilik pusat tu ada Balan dengan Amir. Balan dengan Amir nampak muka John ni pucat. Sebab diorang tahu kadang-kadang tempat tu memang keras pun. Bukan kadang-kadang, selalulah kan keras. So, dua orang kawan dia tu pun suruh dia berehat dekat sofa. Si John pun berehat. Lepas tu dia tertidur sekali dekat situ. Waktu dia tidur, banduan terakhir tu masuk dalam mimpi dia. Tapi waktu tu yang dalam sel bukan banduan tu, tetapi John.
John berada di dalam sel dan banduan terakhir tu berada di luar sambil senyum dekat dia. Waktu tu terdengar bunyi ular. Lepas tu banduan terakhir tu dengan kukunya yang tajam, dia mencakar badan John. Dia cakar banyak kali sampai berdarah. And dengan tiba-tiba John terbangun dari tidur. Kawan dia nampak dia tidur dalam keadaan gelisah macam tu. So dia kejutkan. And then waktu itu kan hanya mimpi. So si John pun dia berasa lega selepas dia bangun dari mimpi dia. Tiba-tiba kawannya Amir dia tegur, "John, kenapa badan kau banyak darah?" And memang betul, badan John waktu tu penuh dengan darah, dengan cakaran. Dan diorang berdua, diorang bertiga, semua dah panik dan ish, kamera ni. Ya Allah, dia makin jatuh. Dan waktu tu, lepas dia bangun daripada mimpi tu, memang badan dia betul-betul dipenuhi dengan darah dan cakaran pada badannya. Kamera ni aku jatuh lah. Ring light aku dah rosak. Okay. So, apa pendapat korang dengan cerita kita pada hari ini? Kalau korang suka, korang boleh like video ni and share. Jangan lupa share. Kalau korang nak kalau korang nak support aku, korang boleh subscribe and share video aku, channel aku. And korang boleh komen lepas ni korang nak aku buat konten apa ataupun cerita apa dekat bawah. Korang boleh komen. And kalau korang sudi berminat nak tahu lebih lanjut tentang aku, korang boleh jemputlah follow IG aku yang tak seberapa tu. Korang boleh follow IG dan Twitter, media sosial aku lah. Ya Allah, kamera ni aku geram betul lah. So itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Dia jatuh. Okay. Kamera aku dah nazak ni. Ring light aku dah nazak. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.